Hello, selamat datang ke channel Pakcik Info. Satu channel yang memaparkan info-info menarik untuk tuan-tuan semua. Pada episod kali ini aku nak cakap pasal microchip kita tanam ke dalam otak. Adakah ini satu teknologi yang possible dan boleh dicapai? Kalau korang tahu, sebenarnya sudah terdapat teknologi ini di mana teknologi microchip ni telah pun dihasilkan. Teknologi ini dihasilkan di bawah bimbingan Elon Musk, di mana dia kini telah menubuhkan satu syarikat yang dipanggil sebagai Neuralink, dan syarikat ini kini menghasilkan microchip dan telah mengkaji untuk memasukkan microchip ini ke dalam kita punya otak. Dan kalau korang tahu, uji kaji ini telah melibatkan uji kaji kepada haiwan. Setakat ini chip ini telah pun diletakkan ke dalam otak haiwan, dan selepas dia meletakkan ke dalam otak haiwan tu, segala aktiviti yang dilakukan oleh otak itu berjaya direkod, dan ini membuktikan bahawa chip ini sememangnya adalah satu teknologi yang memang berfungsi. Lebih menarik lagi, chip ini dikatakan telah diletakkan ke dalam otak seekor monyet. Chip itu dihubungkan ke dalam komputer yang memainkan permainan video game, dan melalui eksperimen yang dilakukan itu, dilihat bahawa monyet itu berjaya mengawal permainan video game tanpa sebarang peralatan controller. Maksudnya monyet tu main video game hanya menggunakan mindanya. Macam mana monyet boleh mengawal pergerakan tanpa sebarang controller dan hanya menggunakan mindanya? Kalau korang nak tahu, chip itu dilengkapi dengan teknologi wireless, di mana chip itu boleh berhubung secara terus ke dalam device ataupun ke dalam komputer tersebut. Maksudnya antara komputer dan juga otak monyet tersebut sedang berhubung secara terus. Okey, sekarang kita boleh tahu lah yang bahawa teknologi ni memang satu teknologi yang possible dan boleh dilakukan. Jadi macam mana chip tu nak dimasukkan ke dalam otak? Seperti yang korang tahu, kita punya otak dilindungi oleh tempurung kepala. Jadi satu-satunya cara untuk memasukkan chip komputer tersebut adalah melalui kaedah surgery. Dan surgery ini, untuk memasukkan chip tu, satu-satunya cara adalah untuk menebuk tempurung kepala ni, dan selepas menebuk lubang, chip tu akan dimasukkan. Jadi maksudnya untuk memasukkan chip tu adalah satu proses yang sukar lah, disebabkan memerlukan surgery dan satu peralatan yang amat canggih, kerana pembedahan otak kebanyakan pembedahan yang sukar lah. Kalau korang tahu juga, chip itu juga dilengkapi dengan bateri, kerana korang tahulah bahawa chip dia tak akan boleh berfungsi tanpa sebarang bateri. Kalau korang letak chip tu saja, kalau tak ada power yang boleh menjana kuasa ke dalam chip tu memang tak berfungsi lah. Jadi untuk menjana kuasa ke dalam chip tu, satu bateri telah diletakkan bersama dalam chip tu. Chip yang telah diletakkan dalam otak tu kemudiannya boleh dicas baterinya. Maksudnya baterinya boleh dicas secara wireless. Jadi terdapat satu teknologi yang dipanggil sebagai teknologi wireless charging, di mana chip tu akan dicas secara wireless. Jadi selepas saja diletakkan ke dalam otak, korang tak perlu keluarkan lagi chip itu untuk menukar bateri, kerana untuk mengecas bateri tersebut teknologi wireless charging digunakan. Memanglah tujuan utama penciptaan chip ni adalah untuk mengubati masalah otak, tapi kalau dilihat dari segi potensinya, kita boleh lihat dia boleh digunakan untuk tujuan lain. Macam contoh kita ambil monyet tadi, dia boleh mengawal permainan video game hanya dengan menggunakan otaknya. Jadi kalau chip itu dipasang kepada manusia, katakanlah, berkemungkinan kita boleh menggunakan smartphone tanpa lagi menggunakan keyboard, kerana kita boleh fikir terus apa yang kita nak cakap terus kepada telefon tersebut. Ini adalah antara potensi yang boleh dilakukan setelah pemasangan chip ini dilakukan ke atas otak kita. Satu lagi potensi yang dilihat melalui teknologi chip ini adalah kita berupaya untuk menyimpan memori kita ke dalam device yang berbeza. Maksudnya kita boleh buat backup kita punya memori. Selain daripada itu, satu lagi potensi lain, sekiranya kita boleh backup kita punya memori, bolehkah kita ambil memori kemudian restore pula dekat kita punya otak? Ini adalah satu potensi. Dan sekiranya memang boleh kita restore memori itu ke dalam kita punya otak, ini bermaksud kalau seseorang itu memiliki chip, berkemungkinan dia boleh mengambil pengetahuan daripada orang lain dan kemudian download saja ke dalam otaknya. Tapi apapun, aku rasa ini masih lagi teknologi yang di dunia fiction lah. Satu lagi potensi yang boleh dilakukan oleh teknologi ini adalah sekiranya terdapat dua orang yang memiliki microchip ke dalam otak ni, mereka berkemungkinan boleh berkomunikasi secara telepatik, di mana tiada sebarang perkataan atau bahasa dikeluarkan. Sebaliknya, komunikasi itu dilakukan secara direct, otak ke otak. Jadi secara tak langsung, kalau betul teknologi ni boleh sampai tahap tu, korang seolah-olah telah memiliki kuasa superpower yang dipanggil sebagai telepatik. Boleh jadi superhero lah lebih kurang. Tapi apapun, benda-benda yang aku cakap tu adalah cuma potensi yang dikatakan boleh dicapai lah melalui teknologi microchip yang ditanam ke dalam otak ni. Tapi apapun, benda-benda ni masih lagi jauh lagi untuk kita capai. Itu adalah satu potensi saja yang boleh dicapai, dan setakat ni tujuan utama mereka mencipta chip ni adalah untuk tujuan medical saja, iaitu untuk improve atau menjadi alat secondary untuk membantu otak. Itu saja tujuan utamanya. Tapi kita boleh fikirlah potensi yang boleh dicapai melalui teknologi ini.
Tapi macam mana pula dari segi security benda ni? Sebab kalau kau orang tahu, benda tu kan dia boleh berkoneksi secara direct ke atas komputer. Maksudnya korang punya chip komputer seolah-olah korang dah memiliki komputer ke dalam korang punya otak. Jadi adakah komputer tu boleh dihack? Jadi itulah security concern. Sebab korang cuba bayangkan lah, kalau seseorang itu berjaya menghack komputer ni, adakah dia boleh juga mengawal tindakan manusia? Boleh kontrol terus manusia tu? Apapun, teknologi adalah satu teknologi yang sangat hebat. Bagi pendapat aku, ini adalah satu teknologi yang ada potensi yang sangat besar. Dan kalau teknologi ni boleh digunakan, seolah-olah kita sudah mendekati teknologi yang hanya kita boleh lihat dalam dunia fiksyen saja. Sekarang ni apa pendapat korang? Kalau korang diberi peluang untuk memasukkan chip komputer tu ke dalam korang punya otak, korang nak tak? Sila nyatakan pendapat korang dekat ruangan komen di bawah. Apapun, terima kasih kerana menonton video ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Kalau ada apa-apa, nanti panci info aja. Alright, bye, jumpa lagi.